Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 20 September 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita malam. Kerajaan Sarawak menubuhkan Jawatankuasa Kerja Kesedaran COVID-19 sebagai langkah menyediakan rakyat negeri ini melangkah ke fasa endemik. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas, jawatankuasa itu diwujudkan melalui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dengan kerjasama media lain dalam usaha menyediakan pelan kerja kesedaran awam. But now we have a national recovery plan. So we are in a national recovery plan. So it is very critical that the message must be communicated to everyone on the ground. We also must empower our people to take care of their health. Kalau dia seorang sihat, keluarga dia sihat, masyarakat juga sihat. Tetapi dia mesti tahu apa peranan dia. Dengan itu, this committee will come up with a plan and will implement the publicity bliss, very intensifying the health education for within Sarawak. It is supposed to begin now, yeah. We'll commence immediately. They're getting ready all the material and so on. Bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kesedaran Awam COVID-19 pada Isnin, beliau menambah peranan jawatankuasa itu turut dibantu Jabatan Penerangan, TV Sarawak, RTM dan Bernama. We said we have appointed UKAS to head this Jawatankuasa dengan merancang. If you can see today, we have Information Department, we have TV Sarawak, we have RTM, we have Bernama. So we are going through all the media, including pamphlets and so on and so forth. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Amar Douglas berkata Sarawak juga telah bersedia untuk memberi suntikan dos tunggal kepada penduduk di kawasan pedalaman. Ujarnya bekalan vaksin tersebut akan tiba di Sarawak esok dan akan diberikan kepada penerima dengan secepat mungkin. Sementara itu, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidul menjelaskan mesyuarat itu lebih kepada perbincangan mengenai peranan Jawatankuasa Kerja Kesedaran Awam COVID-19. Antara objektif utama mesyuarat ini ialah untuk merangka pelan kerja ke arah awareness program lah kesedaran awam. Banyak perkara-perkara yang harus dikongsikan dengan warga, dengan masyarakat tentang apakah fasa seterusnya, apakah selepas penerimaan majoriti warga negeri vaksin. So apakah seterusnya? Sebab kita juga memahami masyarakat di luar sana amat teringin untuk meneruskan kehidupan seperti biasa dalam aktiviti ekonomi dan sebagainya. So mereka ingin tahu beberapa soalan-soalan penting yang kerap ditanya ialah kenapa masih ada kes positif yang tinggi. Tambahnya, peranan jawatankuasa itu turut memberi kesedaran kepada masyarakat tentang persediaan dan norma baru bagi melangkah ke fasa endemik. Tetapi yang penting di sini ialah program kami ingin memberi kesedaran kepada masyarakat apakah yang diperlukan untuk kita terus kekal dalam fasa yang ketiga, fasa yang tidak banyak kengkangan dari segi SOP dan sebagainya. Itulah yang pentingnya, memberi kesedaran bahawa apa makna norma baru, apa nama gerak kerja baru yang harus kita amalkan. So untuk terus kekal dalam fasa 3, dalam fasa yang seterusnya lebih selesa, apakah yang masyarakat perlu lakukan. Saya rasa kerajaan negeri telah melakukan yang so much, tapi rasanya tiba masanya masyarakat di luar sana juga harus mengambil sedikit tanggungjawab untuk sama-sama kita memastikan kita akan terus berada dalam fasa yang lebih selesa, tidak memerlukan kengkangan SOP yang terlalu banyak. Berita seterusnya,
Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menerima 3 kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Petra Jaya pada Isnin. Kunjungan hormat pertama adalah daripada Pengerusan Utama Universiti Malaysia UNIMAS yang diketuai Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS Tan Sri Datuk Seri Panglima Sulong Majrai berserta beberapa pengurusan utama universiti. Kunjungan bertujuan menyampaikan perkembangan terkini universiti dan perancangan masa depan bagi meningkatkan jaringan kerjasama rakan strategik peringkat antarabangsa selain kerjasama yang telah terjalin erat antara UNIMAS dan kerajaan negeri. Sejurus selepas itu, Ketua Menteri menerima kunjungan hormat daripada Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX yang diketuai oleh Pengerusi QPEX Sarawak Omar Bahrin Unin beserta rombongan. Kunjungan bertujuan menzahirkan penghargaan dan terima kasih pihak QPEX selaku mewakili penjawat awam Sarawak kepada kerajaan negeri atas usaha menangani pandemik COVID-19 di Sarawak, selain memperkenalkan barisan kepimpinan baru QPEX serta membincangkan beberapa perkara berkaitan isu-isu semasa penjawat awam. Ketua Menteri kemudiannya menerima kunjungan hormat terakhir daripada Persatuan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang diketuai oleh Presidennya Datuk Julaihi Narawi. Kunjungan itu bertujuan menyerahkan sumbangan berjumlah RM71,400 yang dikumpul oleh ahli-ahli alumni untuk disumbangkan kepada Tabung Bencana Negeri Sarawak sebagai inisiatif membantu kerajaan negeri membantu rakyat semasa pandemik. Selanjutnya, pemberian komputer Raspberry Pi merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk membangunkan modal insan di negeri ini termasuk latihan untuk pelajar dan guru. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata pemberian komputer tersebut sangat berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan penguasaan pelajar dan guru dalam teknologi maklumat dan platform digital. Jumlah komputer yang diberi bergantunglah kepada jumlah murid itu. Ini adalah penting sebab kita dalam keadaan masih berdepan dengan pandemik COVID-19 ini dan penguasaan dari segi IT, penggunaan platform digital begitu penting, bukan sahaja dalam bidang pendidikan, meningkatkan kemahiran kita, malahan dalam urusan seharian kita, dalam perniagaan dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang amat berguna sekali. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan seperti ini akan dapat dimanfaatkan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan komputer Raspberry Pi daerah lawas di Pejabat Daerah Lawas pada Sabtu. Sebanyak RM12 juta telah diperuntukkan Kerajaan Sarawak untuk program berkenaan dengan 31 buah sekolah rendah di lawas akan menerima komputer tersebut secara berperingkat. Mengulas lanjut, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Adun Bukit Sari memberitahu Kerajaan Sarawak telah merancang untuk melaksanakan beberapa projek dan program untuk meningkatkan lagi jaringan internet di bandar dan di luar bandar. Banyak juga projek-projek yang dirancang ini, program yang dirancang sebenarnya sudah siap sedia untuk dilaksanakan. Tapi yang dirancang untuk dilaksanakan secara berperingkat disebabkan oleh MCO ini, COVID ini. Jadi kerja-kerja itu terkendala. Sama juga seperti projek-projek lain yang banyak yang terkendala. Jadi usaha ini akan kita teruskan jika keadaan yang mengizinkan. Dalam program sama, Datuk Amar Awang Tengah turut merasmikan simbolik penyerahan baucer pakaian seragam Yayasan Sarawak Daerah Lawas 2021, penyampaian sumbangan komputer riba dan penyerahan sumbangan kepada Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Lawas.
Laporan seterusnya mengenai keprihatinan Kerajaan Sarawak dengan menyumbang sebanyak 1.89 juta ringgit bagi membina semula rumah panjang Mawang yang musnah dalam kebakaran pada 2018. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak Datuk John Sikri Tayai, bantuan merupakan sumbangan dari Tabung Amanah Bencana Negeri Sarawak atau bantuan ehsan kebakaran berjumlah keseluruhan 1.47 juta ringgit. Selain itu, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Nur Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg turut menyumbang bantuan tambahan berjumlah RM420,000 untuk rumah Mawang dan rumah Andrew. Jadi tiap pintu sidak tu diberi 70,000. Jadi penyampau kungkup ke sidak itu saat rumah Mawang tu hanya 21 pintu, 1,470,000. Yang ungkup sidak ya ke pasal kebakaran, ketolong bakaran. Lepas mereka kelimpah hari ke Tabung Amanah Bencana Negeri Sarawak. Kerajaan Negeri Sarawak juga kerana GPS kebetuai ke Abang Johari mereka bisik mantuk kena timba sesfan. Tahu ke duit ke dikumpul. Lebuh ke ngambil cukai hari kayu di Menua Sarawak itu. Lalu sepintu sidak ya bisik diberi 12,000. Jadi ungkup sidak itu subak dapat belanja 35 pintu. Jalan semua penyampau yang 420,000 ke ungkup sidak itu. Jadi semua bantu perintah ngagai sidak rumah Mawang itu hanya 1,890,000 ke bantu nolong sidak itu bergagak ke rumah. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke rumah Mawang di Nangatakan Ulu Anap Tatau pada Ahad. Berikutan kejadian kebakaran tersebut, penduduk telah membina 2 rumah panjang iaitu Rumah Panjang Mawang dan Rumah Panjang Andrew. Sementara itu, Datuk John Sikri yang juga Adun Kakus memberitahu Kerajaan Sarawak turut memberikan bantuan sama kepada penduduk rumah Michael Cina dan rumah Sengalang yang musnah dalam kebakaran. Jadi kelimpah hanya mereka di Menua Tatau itu leban bisik buat rumah panjang bukai ke Bisangus. Hanya rumah Michael Cina 10 pintu ke bantu 700,000. Pihak mereka rumah Sengalang ke 11 pintu 770,000. Jadi aku harapkan ngari ke perintah Kerajaan Negeri Sarawak. Meri besai ngari ke rakyat di Menua Tatau itu, meri besai terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Laban kuliah mantu nolong bala ke kena penusah, lebih ke penusah ke angus. Jadi penusah ke angus tu kita belah nemu, siti penusah ke amat berat kena pi bala kita. Sementara itu, ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Tuai Rumah Mawang dan Tuai Rumah Andrew mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas bantuan yang diberikan dalam membantu membina semula rumah panjang mereka. Terdahulu, Datuk John Sikri telah menyerahkan sumbangan berupa 2 unit blower dan seunit knapsack bateri kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Daerah Tatau. Beralih ke laporan berikut. Keputusan kerajaan untuk melaksanakan pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 bagi meningkatkan lagi perlindungan khususnya kepada golongan rentan mendapat respon baik dari orang awam di sini. Kebanyakan orang awam yang ditemui bersetuju dengan langkah tersebut akan dilaksanakan selepas liputan imunisasi populasi dewasa di seluruh negara mencapai 80%. Berikut hasil temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Isnin bersama beberapa orang awam berhubung keputusan tersebut. Bagi pendapat kami, kerajaan nak beri dos ketiga dengan kita semua, bagi kami ini sangat baguslah. Sangat bagus sebab untuk mengelakkan if orang yang terkenanya mengurangkannya bergejala. Bagi kami dos untuk menambahkan dos ketiga tu untuk mengurangkan lagi risiko jangkitan untuk rakyat Malaysia supaya lebih ke arah serius. Bagi kami dos vaksin tu sangat baguslah, sangat bagus untuk rakyat supaya untuk mengurangkan adanya teruk lagi kena ke stage 4 and stage 5. Bagi kami, 2 dos tu sebenarnya dah mencukupi untuk melawan COVID-19. Tapi mun kerajaan bersetuju untuk beri dos yang ketiga, kami rasa okey juga kot. Untuk efek daya tahanan badan
akan lebih kuat lagi untuk dos yang ketiga tu. Bagi kami sebagai rakyat, kami rasa vaksin ketiga salah satu approach yang bagus lah. So bagi kami, it's better safe lah daripada si pola apa-apa lagi kemajuan dalam kita pun kesihatan. So if the second dose, munya macam apa untuk secure lagi kita buat third dose pun okay juga lah. So for me, it's better kita pola the third dose. And then untuk kita secure kita pun cycle dalam kita punya pandemik tu, kita ada macam hampir-hampir mau ke endemik. So third dose memang rasanya macam salah satu langkah-langkah bagus lah dalam bukan mencegah tapi untuk mensecurekan kita pun diri kita dari COVID-19 tu lah. Sementara itu, Abang Alim menyifatkan apa jua seranan baik daripada kerajaan, ianya juga baik untuk rakyat. Okey, bagi saya untuk dos ketiga, dia nyasi juga bermasalah lah bagi saya. Apa yang disarankan oleh kerajaan, jika ianya baik untuk rakyat, maka baik jugalah bagi saya. Kerana setiap benda yang memang sudah dikaji oleh pihak saintis, doktor semua, pastinya siap ada masalah untuk saya dan kepada sesiapa saja penerima lah. Walaupun macam gejala kita lihatlah kebanyakan yang sudah vaksin memang dia ada segintir yang memang ada kena, tetapi si memudaratkan gila seperti yang belum divaksin. Bagi saya lebih baik vaksin lah. Dan kalau disarankan dos yang ketiga tu, insyaAllah saya terima juga. Sementara itu, wartawan UKAS turut berkesempatan menemu bual pengusaha kedai makanan di sini mengenai keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membenarkan semula aktiviti dine-in berkuat kuasa pada Isnin. Rata-rata mereka yang ditemui menyambut baik keputusan itu, khususnya peniaga di Kuching yang masih dalam fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN, sambil melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada kerajaan di atas keputusan tersebut. Mereka juga bersedia mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Bagi kami orang yang peniaga-peniaga kecil tu, so kami rasa bersyukur sangat kerana dah boleh dine-in. So mungkin akan menambah lagi lah pendapatan kami orang. So jadi kami rasa memang sungguh baguslah kami rasa dengan dine-in tu dah dipulah balik start pada hari tu. Sekarang dah boleh dine-in, bisnes pun semakin okey lah berbanding daripada dulu take away saja. Customer mungkin ada susah sikit lah mau datangnya. Berita seterusnya, program ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan diteruskan di Sibu bertempat di Rumah Joseph juga Bukit Asek pada Ahad. Program anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS itu turut disertai Pengerusi Jawatankuasa Pembaharuan Bandar Sibu merangka Pengerusi SUPP Bukit Asek, Datuk Chieng Buong Tun dan Ketua Pemuda SUPP Cawangan Bukit Asek, Konselor Joseph Chieng. Menurut Joseph, pihaknya amat berterima kasih kepada UKAS kerana menganjurkan program yang cukup baik dalam menyemai semangat cintakan negara dalam kalangan masyarakat. Antara pengisian program adalah penyerahan jalur gemilang dan bendera Sarawak kepada wakil KMKK di Dun Bukit Asek serta mengagihkan sumbangan bakul makanan kepada pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS. Rabies Awareness Virtual Run September and October 5 km per week. Rabies, facts, not fear. Free registration.
Give your pets anti-rabies vaccination. All dog owners are urged to get their dogs vaccinated against rabies every year in accordance with the anti-rabies vaccination order. Neuter or spay your pets for health benefits, reduce spraying and marking, reduce roaming, reduce aggression, reduce risk of cancer, decrease overpopulation. Don't let pets roam freely. Keep them in a fenced yard to prevent contact with potentially rabid stray dogs. Take immediate action if bitten by dog. Immediately wash wounds thoroughly under running water and soap for at least 15 minutes. Then immediately go to the nearest medical facility for treatment.